Untuk kita budak lelaki, kerana Sinead O'Connor ni unik. Dia cantik walaupun dia dilahirkan dengan watak boyish kan. Rambut dia pendek, dia pakai subang. Tapi tak siapa dapat nafikan. Dia mempunyai sepasang mata yang sangat bertenaga. Lembut dan bertenaga. Dan siapa tak dapat nafikan bibir dan susunan gigi dia sangat cantik. Dia tak make up. Kening dia adalah kening original. Sampailah hujung, sampailah saya faham kenapa wanita tak faham bahawa kening original mereka sangat cantik. Bila semalam saya tengok gambar-gambar Sinead O'Connor, saya kata satu benda yang boleh dipelajari oleh wanita tentang Sinead O'Connor adalah keyakinan dia kepada kening original dia sangat cantik. Tak ada make up, tak ada apa. Itulah tuan-tuan. Dan saya masih ingatlah bila hari dia masuk Islam, tahun 2018. Viral video dia, jadi isteri saya tanya dengan saya. Kerana isteri saya tak sempat zaman Sinead O'Connor. Bini saya tanya dengan saya, apa berlaku pada orang ni? Masa tu dia azan. Saya kata, ma'am, jangan peduli komen orang ni. Sebab orang tak faham bagaimana seorang Irish di Ireland ni, Islam bukanlah satu agama yang popular. Jadi bila Sinead O'Connor masuk Islam di Ireland, dia fikir azan tu adalah zikir. Jadi Sinead O'Connor ingat azan tu zikir. Dia tak faham apa. Lepas saja dia syahadat, dia balik rumah. Jadi balik rumah nak meraihkan diri dia sebagai seorang Muslim, dia azan. Dia dengar azan, dia azan. Dah tentulah azan dia dengan lidah Inggeris dia pada hari pertama dia menjadi Muslim. Bunyi azan dia pelik. Jadi ramailah orang komen kat situ. Saya terdekat wife dia, jangan. Kita kena faham dalam condition dia yang sangat gairah tentang Islam. Tapi dia tak faham Islam. Jadi saya kata kat dia, samalah. Saya kata beza dia saya kata. Waktu Cat Stevens masuk Islam. Cat Stevens masuk Islam. Cat Stevens adalah seorang yang sangat kaya raya. Cat Stevens sangat kaya. Dan Cat Stevens tak ada burden dalam hidup dia. Dia berbeza dengan Sinead O'Connor. Cat Stevens meninggalkan kehidupan mewah dia, drug, kokain dan seks beramai-ramai. Cat Stevens tinggalkan. Apabila hari yang saya dah pernah cerita pada tuan-tuan, bila Cat Stevens pergi balik daripada mabuk dan kena kokain dan melakukan hubungan seks yang beramai-ramai ni, Cat Stevens merasa letih dan dia keluar pada awal pagi meninggalkan tempat dia berpesta. Bila sampai di pantai Miami, dia terasa sangat panas kerana liquor arak bila bercampur dengan kokain, dia menyebabkan tubuh dia rasa macam nak terbakar. Maka kerana terlampau hangat, dia tak dapat fikir kata ombak yang datang tu, pantai yang dia pergi kebetulan berhenti kereta, tak boleh mandi. Maka dia mandi, dia dibilas oleh ombak, dan waktu dia tenggelam dan nak menuju maut tu, maka dia kata, Tuhan, kalau kamu ada, aku akan mencarimu selepas ini. Jadi ombak tu bilas dia balik, nasib dia baik, dia tercampak semula ke pantai. Menjadikan dia mencari agama. Cuma perjalanan Cat Stevens, saya boleh cerita, tuan-tuan, saya jumpa Cat Stevens 4 mata. Berbual lama. Ketika dia menjadi tamu dan dia salah waktu. Time dia 10.30. Tapi oleh kerana manajemen salah faham, Assalamualaikum ni bermula pukul 7. Mereka ingat dia kena standby pukul 7. Jadi bila dia datang, saya terpaksa raikan dia lama berbual secara peribadi dengan dia dalam bilik saya. Jadi Cat Stevens berbeza. Kerana bila Cat Stevens menukar hidup dia, dia seorang lelaki yang stabil dari segi mental. Kerana dia juga adalah seorang daripada UK. Dia seorang view yang sangat jelas, cerdik. Jadi bila Cat Stevens balik rumah dia, dan dia melihat semula Al-Quran yang pernah dihadiahkan oleh abang dia. Al-Quran yang dibeli, Al-Quran terjemahan yang dibeli dalam kedai terpakai, yang abang dia pernah hadiahkan kepada dia. Bila dia baca terjemahan, dia rasa, oh, diri dia seperti kisah Yusuf dalam surah Yusuf. Dia, saya kata, berbeza dengan Sinead O'Connor. Dia mengalami bipolar, dia mengalami depression, tekanan hidup sangat dahsyat, kegagalan hidup dia sangat besar. Berarti dia bukan transisi daripada seorang lelaki yang ada kehidupan yang megah, mewah, mencari nilai hamba. Dalam agama itu yang Cat Stevens punya perjalanan sangat murni, teratur, indah. Tapi Allah atur hidup orang pelbagai. Masa saya nasihatkan isteri saya, jangan terjebak dan jangan tengok pun video tu. Kerana orang Malaysia tak akan faham apa yang berlaku pada Sinead O'Connor bila dia azan di rumah. Jadi orang duk komen, perempuan mana perlu azan, dia ni masuk Islam, tak belajar agama. Standard lah. Hanatizen Malaysia. Di Tizen ni dia ada dua Malaysia ni. Dia ada satu Nurtizen yang mencerahkan keadaan. Yang satu lagi dipanggil Hanatizen. Hanatizen ni dia memburukkan keadaan. Jadi saya bagi tahu dekat wife, saya jangan join Hanatizen ni. Dia tak faham apa. Sebab mereka tak kenal Sinead O'Connor. Saya kenal Sinead O'Connor daripada dia menyanyi. Ketika tu saya dah follow interview. Dia dibantai oleh ibu dia. Kemudian dalam proses dia bebas jadi penyanyi adalah kerana ketika dia menyanyi di pusat tahanan dia tu, di sekolah tahanan Juvana. Guru dia tahu, guru tahanan Juvana tahu. This is a level, record level. Itu dia dipindahkan keluar awal, umur 16 tahun. Kerana guru-guru yakin bahawa dia boleh mandiri dan berjaya dalam bidang muzik. Sebab dia ada main band dekat sekolah tahanan dia tu.
Jadi saya bagi tahu dekat isteri saya, dia ada bipolar, dia hidup dalam depression, kegagalan dia segala macam. Cuma saya kata yang menjadikan Sinead O'Connor ni hebat, dia sentiasa menyimpan penderitaan dia. Yang dia rajin kongsi adalah view. Itu yang saya kata bagus. Dia menjadi lambang kepada orang yang tak play victim. Keluar ni duk bagi tahu, saya ni kena, macam artis Malaysia lah, tekanan. Buat silap sikit, naik status dekat Facebook silap ke, saya depression, saya ni kena ni. Kan di Malaysia sekarang macam tu. Sinead O'Connor tidak. Kisah dia menderita tekanan perasaan dan mengalami gangguan emosi tak pernah menjadi kuasa jualan. It never be promoted as a... Masa zaman dia tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Sinead O'Connor tak pernah menggunakan... Sebab tu Sinead O'Connor hanya dibincangkan dalam bentuk bipolar dan depression ketika 2016. 2 tahun sebelum dia masuk Islam. Kerana waktu tu baru interview besar berjalan dengan dia. 2016. Dia menceritakan tentang... Barulah first time kita dengar. Tapi bukan dalam bentuk play victim. Bukan untuk dikasihani. Sebab dia dah lalu dah zaman popular. Dia dah keluar dah. Album dia. 8 album. 17 juta kopi. 17 juta jualan album dia. Jadi saya cerita pula pada isteri saya waktu tu. Saya teringatlah kenangan ni sebab 2018. Isteri saya tunjuk video dia ni siapa bang? Kenapa dia azan? Bila saya tengok Sinead O'Connor azan dengan sebutan yang salah. Dan saya tahu dah kata 2 hari sebelum tu Sinead O'Connor masuk Islam. Jadi saya jelaskan kepada isteri saya. Kita kena faham. Dia seorang pemuzik Irish. Dia Irish ni lebih susah nak mendapat pencerahan Islam berbanding ada di London sebab masyarakat Asia Selatan lebih kuat bertapak di London. Jadi London ni lebih dianggap sebagai kota yang prominent tentang Islam. Lebih prominent Islam ni kalau saudara pergi di Cologne, kerana masyarakat Turki Cologne banyak di Jerman. Lebih prominent Islam ni di Bayern Munich. Sebab tu Martin Link masuk Islam di Bayern Munich kerana Al-Bayun, pengasas tarekat Alawiyah tu pada tahun-tahun 1930-an berpengkalan di Paris, Bayern Munich. Tapi di Ireland ni tak banyak. Jadi bila dia masuk Islam, dia tak faham kata yang dia dengar azan tu adalah seruan untuk bersolat. Jadi dia ingat azan tu adalah amalan 5 waktu sehari untuk memperingati Allah. Jadi banyaklah netizen ni masuk duk bantai, duk kata apa. Saya beritahu pada isteri, saya fahami. Saya pula jadi faham ni hasil perbualan panjang saya dengan Cat Steven. Jadi bila Cat Steven datang 2 jam lebih awal. Dan Cat Steven ni seorang yang humble. Dia datang masuk saat tu, dia datang untuk melancarkan buku dia, Aku dan Muzik kan. Mengapa aku kembali bermain gitar. Yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia dia datang. Saya sembanglah 2 jam. Dan saya fahamlah. Dakwah, cabaran berdakwah. Saya tanya dengan dia kenapa dia kembali menyanyi. Baru saya beritahu dekat dia kenapa tak konsisten. Ketika Facebook dia ketika YouTube, saluran YouTube dia lancarkan kembali lagu dia dengan Westlife tu sangat popular. Dia dedahkan pada saya limitasi. Kemudian dia ceritakan kepada saya pengaruh-pengaruh ulama hebat yang membentuk cara dia berfikir tentang jalur muzik dia. Saya tanya dengan dia, adakah anda seorang yang begini-begini bermazhab? Saya tanya dengan dia, apa pandangan anda tentang Bin Laden, apa pandangan anda tentang gerakan-gerakan Islam yang sangat daring. Dia jawab, tapi ini rahsia dah. Dia pesan pada saya, kata menghormati kerana saya meraihkan dia. Maka dia kata perbualan tak boleh rekod. Saya buat 2 dengan dia je, 4 mata, lebih kurang dalam 1 jam 45 minit. Jadi sejak tu saya faham. Jadi saya fikir dengan membaca begitu banyak cerita tentang seorang artis pada zaman kami sekolah. Zaman saya sekolah, kita tak terima muzik Sinead O'Connor ni, pop Irish ni kita tak terima lah sebab kita mak rock. Tak ada bunyi gitar bertalu-talu, penyanyi tak pusing kepala, lepas tu tak ada gigit gitar, bukan muzik kita lah. Tapi kita tahu kata Sinead O'Connor. Dan saya pula memang minat Prince. Prince ni waktu dia muncul dengan lagu Purple Rain, saya dah dengar lah besi asal yang dia menyanyi Nothing Compare to You. Jadi waktu tu cover version tak begitu strong. Tapi bila Sinead O'Connor datang balik nyanyi, saya tahu, wah, lagi sedap dia ni menyanyi daripada Prince nyanyi. Sebab Prince menyanyi lebih kepada blues, dia ni menyanyi lebih kepada soul. Lagi sedap dengar. Itu je lah saya share dengan tuan-tuan petang ni.